Bila sampai ke lokasi, mereka tak tahu, kata internetnya rendah. Satelit tak boleh berfungsi dengan baik. Bila pasukan komando ni turun, mereka tak dapatlah komunikasi. Maka berlaku volatility. Dulu kata bangunan ni 4 tingkat. Sekarang kami rasa satu lagi tingkat bawah tanah ada sebab dah ground dah masuk. Bila masuk mereka tak tahu. Tingkat kedua yang kamu maksudkan ada tebusan yang kita nak selamat dikira daripada tingkat bawah tanah ataupun tingkat lantai. Maka timbul volatility di mana maklumat asas tentang struktur bangunan telah pun mengelirukan kerana ranger waktu pergi dia tak tahu kata ada tingkat bawah tanah. Satu. Kemudian timbul uncertainty. Uncertainty ni kami nak masuk ataupun undur balik. War room kata masuk. Pandu pada pelan asal di mana jangan kira tingkat bawah kerana ranger yang ada dekat dalam kata pandu balik pada tingkat di mana kami tidak melihat tingkat bawah. Maka mereka naik tingkat 2. Sebelum nak naik tingkat 2, rupanya GPMG ada 20 biji. Setiap orang yang ada tu dalam bangunan tu bukan 2 GPMG waktu tiada serangan. Bila komander ni masuk ada serangan, semuanya setiap orang tu ada GPMG. Jadi berlaku lagi uncertainty. Kami dah keliru floor. Sekarang ni peluru yang datang kepada kami terlalu bertalu-talu, bukan 2 GPMG ni 20 GPMG. Maka berlaku uncertainty. Berlaku complicated. Complicated kerana rancangan yang diatur oleh war room tak sama dengan mereka yang berada di lapangan. Ini dia panggil rancangan yang dibuat oleh pihak pengurusan tak sama dengan tekanan yang sedang dialami oleh lapangan. Maka timbul ambiguity. Semua orang terpaksa berpecah dan membuat keputusan sendiri di lapangan walaupun ada arahan daripada war room. Kerana arahan war room dipanggil sebagai arahan yang tidak praktikal kerana sumber yang dipelori oleh war room adalah daripada pasukan ranger. Jadi bila komando on ground, dia kata dia tak boleh pakai arahan ni. Maka akhirnya semua terkorban. Maka VUCA ni adalah krisis yang selalu dianalisis dalam operasi ketenteraan. Dan kemudian tahun-tahun 80-an, 90-an orang bawa dia dalam analisis korporat. Mengatakan bahawa VUCA ni adalah apabila syarikat gagal mengumpulkan maklumat yang tepat tentang perniagaan. Katalah perniagaan kita ni tak laku, satu je lah. Saya jual buku tak laku sebab cover. Di mana banyak orang kata nak beli buku dekat ZRA Stream, dia nak hard cover. Ni krisis yang saya cerita detail kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak hard cover sebab tuan-tuan dipanggil sebagai collectors. Tuan-tuan ni collector bukanlah collector apa. Tuan-tuan nak membeli buku dengan variation tinggi sebab dulu kita mulakan ZRA Stream, mulakan tak ada kulit nipis. Okey. Maka timbullah volatility untuk saya bila syarikat-syarikat yang membekalkan buku-buku kesinambungan Imam Ghazali tak mampu print ataupun tak berani print dalam edisi kulit tebal. Kerana saya bukan control making. Saya hanyalah orang menjual pada tuan-tuan. Berlaku volatility di mana buku ni masuk dan dia menjadi tidak setara. Lepas tu tuan-tuan ada expectation Imam Ghazali kalau edisi kulit nipis adalah picisan. Saudara dah mula pergi kepada apa? Oh, kalau buku ni mempunyai high end, mestilah dia datang dalam kulit tebal. Maka mestilah dia low end. Maksudnya kitab tu tidak penting. Malah dianggap sebagai kitab picisan. Mana perspektif tu dah salah. Kerana kita judge the book by the cover. Tapi silapnya saya membina dulu. Bahawa saya hanya jual buku dalam hardcover. Bila datang ni, company ni tak mampu nak print hardcover dan mustahil lah. Kitab-kitab nipis. Dia nipis bukan kerana picis. Kerana bidang yang diperkatakan tu Imam Ghazali kata cukup lah. Dalam 60 muka surat selesai. Ni kebanyakan buku-buku ni 45 ke 60 muka surat. Maka bila saya nak jual pada tuan-tuan, 2 buah RM50. Tuan-tuan kata ini kitab picis. Faham? Perception. Sebab Ahmad Zainal biasa jual Imam Ghazali ni satu RM80 di bawah edition. Maka kita dah bertekak tentang apa kita panggil volatility. Saya mengalami volatility untuk convince tuan-tuan dari look and feel. Kesilapan bermula pada saya. Kerana dulu saya menjual semua yang saya terpilih mesti kulit tebal. Kerana IDBE adalah penerbit besar. Bila saya jumpa penerbit yang rajin menerbitkan buku Imam Ghazali, dia adalah penerbit kecil, dia tak boleh nak invest dalam kulit tebal. Maka timbullah sini uncertainty. Di mana ketidaktentuan saya nak menentukan rencam harga. Sedangkan kualiti kontennya sama, kos penerbitan, kos terjemah sama. Cuma look saja, kos apabila Datu pergi ke end, iaitu mengeluarkan buku. Dari segi kontennya, dari segi kos terjemahannya sama. Kerana penterjemahan akan mengikut perkataan. Jadi cuma kos printnya saja berbeza. Dia jadi uncertainty pada saya untuk bagi tahu kata ini saya nak load in sebagai hadiah ataupun sini saya nak front in sebagai frontal price. Maka ada uncertainty, tuan-tuan pun akan rasa. Ahmad Zainal tak promote all out kerana dia pun tahu ini adalah kitab picisan. Berarti waktu saya present kepada tuan-tuan pun tak ada detail. Saya tak banyak sentuh 2 kitab ni kerana saya masih lagi fokus kepada semua mereka yang menonton saya untuk mengenali Imam Ghazali melalui Ihya Ulumuddin, masterpiece dia dan kitab ni. Iaitu yang ditulis oleh William Montgomery Ward.
Maka jadi complicated. Complicated, terganggulah admin saya. Tiap-tiap hari ada masa bila kitab ni saya rasa saya tak larat nak jual dalam high end. Kerana saya sendiri pun mengalami masalah, saya dah establish dia sebagai kitab pitches, saya selit-selit di celah jualan. Maka nilai kitab ni mulai jatuh kerana perbuatan saya sendiri. Dan admin saya ada masalah kerana setiap hari saya sisipkan dia kerana saya kehilangan confident kepada dua buku ni semata-mata dia dikeluarkan seperti novel pitches. Sedangkan kitab ni disebut nilai dia sama 28 buah kitab utama Imam Ghazali. Maka jadi ambiguity. Semua orang berada dalam keadaan tak tentu arah tentang bagaimana kita nak portray kitab-kitab Imam Ghazali yang terus masuk dalam edisi kulit nipis oleh seorang pecinta Imam Ghazali yang tak datang daripada syarikat besar. Berbanding Imam Ghazali yang datang daripada Institut Buku Darul Ihsan yang disokong dananya oleh kerajaan negeri. Jadi ada complicated dia. Tapi kena manageable lah. Sekarang ni saya manageable dulu. Tak apa, saya kata untuk pusingan awal. Bagi membolehkan konflik ni tidak dapat kita rawat, tapi kita dapat cegah daripada dia menjadi wabak yang menjejaskan. Maka kita jadikan dia sebagai kitab ecer. Berarti saya bagi ni 80 tambah 2, 100. Kan saya kata bagi Imam Ghazali ni tambah 2, 100. Ini saya bagi contoh mudah. Dan setiap kali saya buat begini, saya menanggung kerugian. Kerana kitab ni boleh berdiri sendiri sebagai 2 buah RM60. Dia boleh berdiri sendiri. Setiap kali saya sebut 100, saya kehilangan RM40, RM40, RM40. Yang mana bagi admin saya ni, dia akan merasa bimbang. Kerana bila dia diberi tugas untuk memastikan margin buku ni kita ada 38 hingga 42% bulanan, dia kata akan merosot lah kerana kos operasi yang ni asyik balik modal dia. Kita jual 3 tapi untung kita tetap datang daripada buku ni. Yang ni balik modal. Kerana kita beli dengan harga pasaran dan kita tanggung kos pos dia. Faham maka jadi ambiguity. Cuma tinggal lagi kerana kingmaker. Orang yang buat keputusan dalam syarikat ni saya. Tak apalah, jatuh rugi pun saya kena tanggung. Tapi kalau saya ada pelabur, kalau saya ada investor, mesti investor marah. Macam mana kitab Imam Ghazali, kita boleh make profit daripada title Ihya je. Ihya Ulumuddin dengan title pesan untuk pemerintah. Sedangkan 2 lagi kitab kita masuk balik modal. Macam mana standard Imam Ghazali yang kita dah banner tinggi. 2 kitab dia kita boleh buat profit, 2 lagi kitab kita lost profit. Maka berlakulah krisis. Buat masa sekarang tak ada apa sebab ZRA Stream ni adalah sebuah syarikat kecil, enterprise je. Tapi katalah sekarang ni saya run benda ni untuk syarikat besar. Saya ni adalah entiti lah, cabang kepada media yang besar. Ataupun saya ni adalah anak syarikat kepada IDBE. Timbullah masalah kerana saya telah meletakkan kitab-kitab Imam Ghazali yang akan keluar akan datang sebagai lagi nipis, lagi rendah nilai dia. Saya yang jatikan dia sebagai pitchisan. Demi secara tak langsung bila saya jual saudara dengan mengatakan dapat itu, dapat ini, saya telah mempitchiskan nilai kitab ni. Saya telah mempitchiskannya. Kerana nak jual 2 ni RM60 dengan satu buku Imam Ghazali yang setara dengannya, tebal macam ni lah, RM80. Tentulah tak komparatif. Maksudnya pada masa kalau kitab-kitab tebal ni tak ada, 2 buku ni kelihatan sebagai boleh kerana dia tiada kadar banding. Sekarang ni dia ada 2 nipis, 1 tebal. Berarti tuan-tuan akan kata lebih baik dapat yang ini kerana look and feel-nya menggambarkan statusnya lebih tinggi. Yang ni pula kelihatan nipis, saya tak promote all out, saya tak kupas isi dia. Macam mana saya nak kupas apa semua sebab dia akan makan masa yang panjang, maka saya letak je. Jadi 103 buah. Berarti yang 2 ni balik modal dan saya masih lagi bergantung pada profitnya ni. Berarti dari segi working hour, size kita packing, tenaga kerja kita akan terpaksa bekerja atas menyelesaikan 2 buku ni yang nilai jualan komersial dia balik modal. Nilai komersial masih bergantung pada buku ni. Maka apa arti perniagaan bila anda menambah produk tapi tiada berlaku peningkatan untung? Ini benda-benda yang selalunya akan berlaku. Cuma sini, ZRA Stream saya boleh buatlah saya seorang. Tapi kalau saya ada marketing, dia marahlah. Kerana kita dah market 2 kitab ni sebagai salah satu pelengkap 28 kitab Imam Ghazali. Finance akan marah, kita keluarkan modal untuk beli kitab ni. Bila kita jual, kita patah balik pecahan kewangan jual, kitab ni kelihatannya tak mencatat keuntungan. Itu dipanggil bagaimana kita mengendalikan. Dan tentulah saya tak boleh buat benda sebab tu saya tak nak investor. Because kita tak boleh buat keputusan kerana kita terdedah pada VUCA. VUCA ni dipanggil sebagai krisis datang daripada pelbagai pihak wallet dalam pihak keputusan. Sekarang tak ada wallet lah because saya the only wallet. Tapi kalau saya ada investor, wallet akan datang daripada sektor finance yang akan mengawal bahawa setiap benda yang kita keluar beli barang, kita mesti make profit. Make profit after, under title, di bawah setiap judul.
bahagian marketing akan marah kerana saya telah meletakkan market kitab Imam Ghazali, kalau nipis persepsi dia kepada pembeli ini adalah picisan. Sedangkan dalam kisah Imam Ghazali 28 kitab yang sesenarai, tak ada satu disebut sebagai kitab picisan, semua kitab hebat. Kitab yang dikaji dan ditelaah. Cuma bila dia datang ke dalam industri, ini diterbitkan oleh syarikat kaya yang geran dia dijana oleh kerajaan negeri. Ini penerbit independen. Seorang lelaki bukan Muslim yang sangat berminat dengan ilmuwan Muslim. Address dia pun kalau cari naik Grab, mungkinlah susah nak jumpa alamat pintu kedai dia. Saya gambarkan macam tu. Jadi dia datang atas semangat Imam Ghazali yang sama, tapi dua penerbitan yang memiliki latar yang berbeza.